Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lagi bertemu dalam sesi perkongsian hadis 40 karangan Imam An-Nawawi. InsyaAllah malam ni kita akan berkongsi hadis yang ke-7 insyaAllah. Sebelum tu, siapa yang ada ni, saya tak berapa pasti berapa orang yang ada ni, boleh share dulu ataupun boleh check dulu suara saya macam mana, clear ke tak clear. Ada seorang ni setakat yang saya tengok, clear atau tak clear, kita boleh bagi tahu. Kalau clear, bagi tahu, ataupun kalau tak clear, bagi tahu. Nanti kita boleh mulakan. Sebenarnya saya kalau nak ikut semalam patut saya tu, tapi oleh kerana keletihan sangat-sangat, saya tak sempat nak buat. Letih tu maksudnya memerlukan rehat lah, jadi tak buat semalam. So saya gantikan dengan hari ni. Malah kalau dah habis PKPB ni, kita sambung balik kepada jadual, kembali kepada jadual asal. Jadi kerja pun full, sibuk dan sebagainya. Tidak seperti mana bila kita ada dalam PKPB. PKPB dia akan slow sikit lah, dari segi jadual perjalanan kerja tu lah. Jadi ada masa sikit untuk kita study dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada maknanya dari segi suara tidak ada masalah dari segi suara ni, saya teguh je lah kepada saya terus kepada hadis pada yang ke-7 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi ni. Kata pengarang Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai pengarang kitab ini, hadis yang ke-7, pelbagai jenis nasihat. Tajuknya untuk hadis yang ke-7 ni diberi pelbagai jenis nasihat. Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maksudnya daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa ataupun untuk siapa? Sabda baginda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semua. Dia hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi hadis ni bila kita baca ni, rasa biasa orang sebut berkaitan dengan hadis ni. Hadis yang sangat masyhur dan ringkas. Apabila ringkas dan pengajaran yang banyak, kita sebut seperti mana kita jelaskan juga sebelum ni, ia adalah jawami'ul kalim. Daripada jawami'ul kalim, iaitu daripada kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas tetapi memberi pengajaran yang sangat besar kepada kita. Kalam yang ringkas tetapi padat dan memberi pengajaran. Kalau kita tengok hadis ni, sekali kita tengok, maksudnya ialah apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Nabi sebut ad-dinu an-nasihah. Kemudian sahabat-sahabat tanya,
Sahabat-sahabat pun bertanya, liman. Liman ni kalau kita terjemah secara bahasa saja, untuk siapa? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan masyarakat Islam keseluruhannya. Jadi kalau kita tengok kat sini, sekali tengok, susah juga nak faham hadis ni. Nasihat kepada Allah. Allah ni perlukan nasihat lagi ke? Nasihat kepada kitab Allah. Wish, macam mana pula tu kan? Wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya. Ini satu persoalan yang timbul dalam diri kita. Tapi kalau nasihat untuk pemimpin orang Islam dan nasihat kepada masyarakat orang Islam, kita boleh faham. Jadi insya-Allah kita akan kupas hadis ni supaya hilang keraguan kita tu. Sebab tu kadang-kadang hadis ni kita tidak boleh baca sendiri-sendiri kita. Mesti ada orang yang menjelaskan kepada kita, guru kita. Kalau saja dalam sesi ni saya bukanlah guru, tetapi saya hanya berkongsi apa yang saya tahu, apa yang saya belajar dan apa yang saya baca. Ya. Kita tengok dulu kepada biografi ringkas perawi. Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Tamim, nama beliau ialah Tamim bin Aus Ad-Dari bin Khadijah. Ad-Dari ialah nisbah kepada Ad-Darain. Hani daripada Lakum. Kunyah beliau ialah Abu Ruqayyah, yang diambil daripada anak perempuan beliau. Agama asal beliau ialah Kristian. Asal ni maksudnya, asal Tamim ni ialah Kristian. Kemudian memeluk Islam pada tahun 9 Hijrah. Maksudnya kalau nak kata 9 Hijrah ni, di perakhiran hayat Nabi SAW baru dia peluk Islam. Ya. Kenapa? Nabi selepas hijrah hidup 10 tahun. Kalau kita tengok marhalah dakwah Nabi, 13 tahun di Mekah, 3 tahun secara sembunyi, 10 tahun secara terang-terangan, jahriyah. Kemudian berhijrah ke Madinah selama 10 tahun. Jadi kalaulah Tamim ni dia peluk Islam pada tahun ke-9 Hijrah, maka memang di penghujung sangatlah, di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di kota Madinah, kemudian berpindah ke Syam. Syam ni Syria lah, Syria. Walaupun Syam ni secara umumnya merujuk kepada Palestin, Syria, Lebanon, Jordan, itu dinamakan tanah Syam. Tapi bila sebut Syam, orang akan merujuk kepada Syria, yang lebih tepat lagi Dimashq. Dia berpindah ke Syam selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita dah sebut pembunuhan Uthman ni adalah satu fitnah besar. Fitnah ni masuk huru-hara besar yang menimpa orang Islam pada waktu tu, kerana pemberontakan sebahagian orang. Kemudian pemberontak ni pergi ke Madinah dan membunuh Sayyidina Uthman di rumahnya. Kemudian Tamim ini menetap di Baitul Maqdis. Maknanya selepas dia menetap di Madinah, berpindah ke Syam, dan selepas tu terus ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestin. Saya minum sikit ya. Beliau terkenal dengan kekuatan tahajud dan menghidupkan malam. Diceritakan apabila beliau bangun untuk bertahajud sehingga pagi, lalu beliau menangis setelah membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat-ayat Al-Quran. Selain daripada itu, beliau merupakan orang yang pertama menyalakan pelita di dalam masjid dan perintis kepada penceritaan pada zaman Umar dengan izinnya. Oleh kerana dia ni asal daripada orang Kristian,
ada hikayat-hikayat daripada orang Kristian, daripada agama yang lama tu, dia tahu. Dia tahu. Tetapi tidak boleh diceritakan, tidak boleh diceritakan sewenang-wenangnya jika tidak faham. Mungkin cerita itu bertentangan dengan agama Islam dan sebagainya. Oleh kerana itu, dia ni adalah satu-satunya orang yang dibenarkan untuk maksudnya diberi tauliah lah seolah-olahnya. Diberi tauliah oleh Sayyidina Umar, diberi kebenaran untuk membuat kelas dia. Membuat kelas dia. Jadi Nabi maksudnya pada zaman Umar dia seorang je boleh. Tidak ada yang lain. Nabi SAW pernah bercerita tentang kisah Al-Jassasah dan Ad-Dajjal di atas mimbar. Dan kisah itu Nabi SAW mendengarnya daripada beliau. Ada kisah pasal Al-Jassasah dan Ad-Dajjal diceritakan oleh Tamim ni. Kemudian Rasulullah dengar dan Rasulullah menceritakan cerita itu semula ketika berkhutbah di atas mimbar. Jadi maksudnya ada benda yang boleh diterima daripada Tamim ini. Beliau telah meriwayatkan 18 buah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar juga mengambil hadis daripada beliau. Antaranya Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, besar-besar semua sahabat ni. Dan sebahagian besar daripada kalangan tabi'in. Jadi kalau kita tengok hadis ni pun, daripada Tamim Ad-Dari, bukan sekadar tabi'in sahaja mengambil hadis daripada beliau, tapi sahabat-sahabat juga mengambil hadis daripada beliau. Namun begitu, kalau riwayat daripada Tamim Ad-Dari ni tidak ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari, di dalam kitab sahihnya. Tetapi ada di dalam sahih Muslim. Sahih Muslim ada. Satu pun hadis daripada Tamim Ad-Dari tidak ada di dalam kitab sahih Al-Bukhari, tetapi ada riwayatnya di dalam kitab sahih Muslim. Abu Nu'aim berkata, Tamim Ad-Dari ini berasal daripada seorang pendeta pada zaman ni. Pendeta ni maksudnya orang besar agama di dalam agama Kristian. Dan ahli ibadah dalam kalangan penduduk Palestin. Abu Muhallab pula berkata, Tamim Ad-Dari telah mengkhatamkan Al-Quran. Ibn Sirin berkata, sesungguhnya Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran dalam satu rakaat. Macam-macam lah cerita ni. Okey. Beliau meninggal dunia di Palestin pada tahun 40 Hijrah. Sebab kita tahu akhirnya dia berpindah ke Baitul Maqdis, di Palestin lah. So dia meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah dan dikebumikan di Jibril, salah satu perkampungan di Khalil. Kita sekarang ni Palestin, banyak tanah Palestin adalah dijajah dan dinamakan semula sebagai Israel. Generasi lama mungkin tahu cerita, tapi generasi yang terkemudian ni tidak mengetahui berkaitan dengan sejarah Palestin. Bila sebut Palestin ingat berperang semua. Tidak. Sekarang ni Palestin ni yang betul-betul didiami oleh orang Palestin dan ditadbir oleh orang Palestin, iaitu di dua tempat, iaitu di Baitul Maqdis dan juga di Gaza. Yang sering berlaku perang ialah di Gaza. Di Baitul Maqdis tidak berlaku peperangan secara zahir seperti mana di Gaza, tetapi selalu berlaku penindasan. Kalau kita tengok pun biasa tengok di sekeliling Masjidil Aqsa tu di Baitul Maqdis sering dikawal oleh orang-orang Israel. Keistimewaan hadis ni, dah selesai mengenai Tamim. Keistimewaan hadis ini dikategorikan sebagai jawami'ul kalim, ungkapan yang ringkas dan mengandungi makna yang padat. Ia terdiri daripada kalimah yang ringkas tetapi mempunyai berbagai-bagai makna dan faedah yang agung sehingga kita dapati keseluruhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum syariah sama ada usul maupun furu' termasuk di dalam hadis ni. Istimewa hadis ni. Sebab berkaitan semua kan, berkaitan. Ulama dan hadis ni.
Muhammad bin Aslam At-Tusi sebagaimana yang dinukil oleh pengarang kitab Hilyatul Awliya iaitu Abu Nu'aim Al-Asfahani menyatakan bahawa hadis ni termasuk hadis pokok yang mengandungi 1/4 daripada agama. Maksud hadis ni sangat besar, kata ulama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Okay, kita terus kepada pengajaran. Pengajaran hadis ni kalau ikut buku ni, penulis sekarang ada berapa ni? Tengok. Ada 13 kalau tak silap saya. Ada 13. Kita tengok yang pertama, pengajaran. Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis. Yang pertama, pengajaran yang pertama yang dimaksudkan dengan ad-din itu apa? Imam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, kalimah ataupun perkataan agama di dalam hadis ni, ad-dinu an-nasihah. Ad-din tu agama. Agama itu nasihat. Bermaksud apa? Bermaksud tiang dan asas agama. Maksudnya yang dimaksudkan dengan agama di sini bukanlah agama keseluruhannya, tetapi tiang dan asas agama ialah nasihat. Itu kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bukan nak nyatakan bahawa kita kita berada di Arafah tu sudah cukup. Sudah cukup ibadah haji, tetapi nak menyatakan antara makna besar dalam haji ialah wukuf di Arafah. Maksudnya wukuf di Arafah adalah asas penting dalam ibadat haji. Itu nak cantikkan. Jadi Ibn Daqiq menyatakan bahawa bila Nabi sebut ad-dinu an-nasihah, jadi asas-asas agama yang terpenting ataupun tiang agama yang terpenting ialah nasihah, an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Ini bererti bahawa agama itu terletak pada nasihat. Kepentingan, kekuatan agama itu terletak pada nasihat. Ini kerana pada nasihat mengandungi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Beriman dan beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga, erti nasihat dari segi bahasa dan istilah. Kita tengok. Dalam bahasa Arab, nasihat diambil daripada dua perkataan. Dua maksud perkataan ni lah. Kalaulah kita mengatakan, contoh, pengarang ambil kata, mereka berkata, nasaha ar-rajulu thawbahu. Nasaha daripada perkataan nasihat juga. Sama juga. Nasaha ar-rajulu thawbahu. Seorang lelaki menjahit pakaiannya. Apa maksud menjahit pakaiannya di sini? Maksudnya orang yang berkehendak untuk membaiki kainnya, yang maksudnya dengan menjahit yang koyak. Jadi bila seorang tu menjahit pakaian yang koyak, maksudnya nak membaiki, nak kebaikan daripada baju tu dengan menjahit, kan? Ataupun yang kedua, nasahtul asal, aku menapis manisan. Maksudnya menggunakan kata-kata yang halus serta ikhlas, bersih dari maksud yang tidak baik. Maksudnya nasah tu al-asal. Aku orang kata apa? Menapis ataupun menasihatinya dengan al-asal. Al-asal maksudnya manisan, madu ataupun sebagainya. Jadi maksud di situ ialah orang kata apa? Menapis. Maksudnya dalam dari segi bahasanya macam tu, tapi kalau dari segi istilah macam mana pula? Nasihat dari segi istilah sebagaimana kata Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah ialah prihatin terhadap orang yang dinasihati sama ada fardu ataupun sunat. Prihatin maksudnya kita nak kebaikan terhadap orang yang kita nasihati sama ada dari segi sesuatu benda yang fardu ataupun yang sunat. Okey, tu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, apa maksud nasihat kepada Allah? Yang ni yang kita timbul persoalan di awal tadi tu. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Allah. Maksud sebenar nasihat kepada Allah ialah mengikut perintah Allah. Mengikut perintah Allah. Manakala nasihat kepada kitabnya
ialah dengan membaca, memahami, tadabbur, seterusnya mengamalkannya, sama ada perintah suruhan atau larangan. Al-Khattabi berkata, nasihat kerana Allah maknanya beriman dengannya dan menafikan syirik daripadanya. Jadi kita nak katakan kat sini maksudnya bukanlah kita nak menasihati Allah, tetapi kita nasihat untuk orang tu beriman dan taat kepada Allah. Nasihat untuk orang tu beriman dan taat kepada Allah. Itu maksud dalam agama ni, antara tiangnya ialah nasihat untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada kitabnya apa pula? Nasihat kepada kitabnya, nasihat untuk membaca, memahami, mentadabbur, seterusnya mengamalkannya. Mengamalkannya. Kita tengok antara kitab ni, bila kita nak tu, kita perlu membacanya. Perlu membacanya. Baca Al-Quran ni pun mendapat pahala. Kita biasa dengar hadis Nabi SAW. Bila Iqra'ul Quran kan, bacalah Quran. Antaranya disebut kelebihan Quran ni ialah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran ni yang dibaca ini akan datang kepada orang yang membacanya sebagai satu pemberi syafaat kita di hari akhirat nanti. Adapun kalaulah dari segi membaca lain, ada juga kelebihan satu huruf, kita akan dapat 10 kebaikan. 2 huruf dapat 20 kebaikan. Ini adalah kelebihan kita membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan orang kata apa, dengan membaikkan bacaan kita. Bukan sekadar kita belajar saja, belajar baca betul saja dengan tajwid, dengan apa semua tu. Tapi kita mengalunkan sedikit bacaan, menyedapkan sedikit bacaan pun mendapat pahala. Mendapat pahala. Ada suruhan tu daripada Nabi SAW. Kemudian pengarang kata, selain nasihat kepada kitabnya, yang pertama membaca. Maksud dia membaca. Kemudian memahami. Membaca. Maknanya step-step dalam kita berinteraksi dengan Quran ni, yang pertama sekali kita membaca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Kita muhasabah balik kita ni, berapa banyak kita baca dalam sehari ataupun 2 hari. Dalam setahun kita berapa kali khatam. Ataupun kita tengoklah diri kita ni daripada kita kecil, umur ambillah 30-40 tahun, berapa kali khatam. Berapa kali khatam. Adakah kita ni khatam ketika umur 6-7 tahun tu, lepas tu kita dah tinggalkan, tak pernah khatam dah. Lepas umur 10 tahun tak pernah khatam dah. Ya, sibuk mengejar dunia. Baca Quran pun tak sempat. Kita muhasabah balik diri kita. Jadi selepas membaca, interaksi yang kedua ialah kita memahami isi-isi Al-Quran. Nak fahami inilah, kita bukan sekadar membaca kepada teks terjemahan sahaja, tetapi kita perlu kepada orang kata belajar memahami teks-teks kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudiannya mentadabbur ni banyak. Maksudnya bukan kita setakat faham, kita menghayati. Kita menghayati ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Kita tahu apa sebab turunnya, kita lebih menghayati. Kita tahu ketika mana ayat ini diturunkan. Ketika senang ke, ketika Nabi senang ke, ketika Nabi sedih ke dan sebagainya. Ketika mana orang-orang Islam ataupun tentera umat Islam menang ke, maka kita rasa dapat menghayati. Ataupun itu adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa takut. Ataupun itu adalah ayat yang menunjukkan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, maka kita suka. Itulah maksudnya kita mentadabbur. Seterusnya mengamalkan, sama ada perintah suruhan ataupun perintah larangan. Jadi benda ni kita kena
amalkan. Tak cukup kita belajar, tak cukup kita baca, tak cukup kita faham, tak cukup kita tadabbur sahaja. Sebaliknya kita perlu amalkan. Dan lebih baik daripada itu, kita ajar pula kepada orang lain. Kita ajar pula menyampaikan. Nabi sebut apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, satu pengajaran kita perlu sampaikan. Kita perlu sampaikan. Kerana itu adalah itulah menyebabkan ajaran Islam itu sampai kepada kita sekarang. Sahabat Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada sahabat. Sahabat-sahabat berkongsi. Seterusnya menyampaikan ilmu itu kepada generasi selepas dia. Generasi lepas sahabat tabi'in menyampaikan kepada tabi'in pula. Kemudian generasi lepas tu sampaikan sama ada melalui perkataan ataupun tulisan ataupun sebagainya. Akhirnya sampailah Islam kepada kita sekarang. Dan sebab itulah kita kena sampaikan apa ilmu yang telah sampai kepada kita sekarang ni kan. Itu maksud nasihat kepada kitab Allah. Kepada kitabnya. Maksudnya kita beri nasihat untuk kita beriman kepada kitab Allah dan menghayati, membaca, memahami, mentadabbur dan beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kitabnya. Ya. Okey. Boleh tu. Okey. Seterusnya pengajaran yang kelima. Pengajaran yang kelima. Apa maksud nasihat kepada rasulnya? Ni kita pun agak was-was tadi ya. Apa maksud nasihat kepada rasulnya? Nasihat kepada rasulnya. Rasul ni penuh nasihat lagi ke daripada kita? Tak. Maksud nasihat bagi rasulnya ialah dengan beriman kepadanya. Beriman kepada rasul. Dan beriman pula kepada beliau adalah rasul yang diutuskan kepada segenap makhluk. Itu kita beriman kepada rasul dan rasul ni adalah utusan Allah. Yang menyampaikan kepada kita apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Dan bukan sekadar diutuskan untuk manusia, tetapi diutuskan juga untuk segenap makhluk. Nabi dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka, Allah Subhanahu taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan kepada engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Bukan sahaja manusia tetapi sekalian alam. Tu maksudnya Nabi bukan diutuskan untuk manusia saja tapi untuk sekalian alam. Lagi maksud nasihat kepada Rasul apa? Mencintai dan meneladani beliau. Mencintai. Antara yang betul ialah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah SWT ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Fattabi'uni. Bila kita cinta kepada Allah, maka kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau. Dan meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud nasihat kepada Rasul. Juga mempercayai berita yang beliau sampaikan. Ada yang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita benda yang tak sampai lagi, benda yang tak berlaku lagi. Bukan sahaja di dalam Al-Quran, tetapi ada juga Nabi sebut ni benda yang akan datang tak berlaku lagi. Benda tu kita mesti percaya. Kita mesti percaya. Berita pasal akhir zaman, turunnya Dajjal. Kita kena percaya berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kalau zaman sahabat dulu ada berita yang luar biasa, luar daripada adat, kebiasaan. Luar daripada pemikiran orang zaman tu. Nabi hingga zaman sekarang pun. Nabi Isra' dan Mi'raj daripada Mekah pergi ke Palestin, naik ke atas langit, bukan langit yang pertama saja, sampai langit ke-7.
ke Sidratul Muntaha, kemudian bertawar tentang solat pula dengan Allah untuk kurangkan daripada 50 jadi 5. Lepas tu turun balik ke Palestin. Lepas tu baru kembali ke Mekah, ke Mekah dalam masa dalam masa 1 malam sahaja. Akal mana yang boleh mempercayai pada waktu tu? Logik mana yang boleh diterima pada waktu tu? Tetapi para sahabat yang terutamanya Abu Bakar As-Siddiq mempercayai apa yang Nabi SAW kata. Katalah gajah rimah pun, dia akan percaya. Walaupun benda tu pada akalnya tidak logik, tetapi iman Abu Bakar sangat tinggi. Sangat tinggi. Antara maksud nasihat untuk Rasulnya juga melaksanakan perintah-perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangannya. Sebab tu Allah SWT sebut wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil. Ambil ni maksudnya laksanakan mana yang disuruh. Tinggalkan apa yang dilarang. Ya. Dan akhir sekali ialah membela agamanya. Membela agamanya. Maksudnya membela agama Islam lah. Yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena perjuangkannya, membela agama ni. Teringat satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, akan sentiasa ada sekumpulan daripada umatku, yang akan sentiasa menzahirkan kebenaran, yakni Islam. Yang dimaksudkan dalam kebenaran di sini ialah Islam. Menzahirkan kekuatan Islam, mempertahankan Islam. Zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Dia ni tidak rasa terjejah pun, tidak rasa kesek pun, tidak rasa rasa tersinggung pun dengan sesiapa pun yang menghalangi mereka, yang menghina mereka dan sebagainya. Hatta ya'ti amrullah, sehinggalah datangnya hari kiamat, mereka tetap dalam keadaan tersebut, sentiasa menegakkan kebenaran. Inilah yang dimaksudkan membela agama. Kalau kita nak menasihati wali rasulihi, maksudnya nasihat untuk Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena buat benda-benda yang telah disebutkan tadi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang. An-nasihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, menuntut kaum muslimin supaya mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni yang nak melaksanakan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah mengkaji sirah, belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah dunia Islam. Mengubah dunia ni daripada zulumat ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok kat situ banyak pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita kata sirah ni, sudah pasti ada pengajaran, kerana daripada sejarah ni dia akan berulang dalam kehidupan kita. Seterusnya, beradab serta berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontohi Nabi dalam segenap kehidupan, khususnya dalam akhlak. Beriltizam mengikut sunnahnya, sama ada dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Mengambil iktibar dan pengajaran dari seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik. Dan menyampaikan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Begitu juga menolak segala tuhmahan dan cercaan batil yang dilemparkan oleh para musuh yang berkepentingan serta dakwaan mereka yang salah dan melampaui batas ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cercaan, tuhmahan daripada Nabi hidup hinggalah Nabi dah wafat pun masih lagi ada orang yang mencerca Nabi. Kita sebagai orang yang mencintai Nabi, bukan sekadar kita berselawat saja, tapi kita bangkit apabila ada orang yang menghina, membuat tuhmahan terhadap Nabi, maka kita bangkit menentang. Maka kita menjawab segala persoalan secara keras ataupun secara damai. Kita pilih mana yang sesuai. Ya, antara cercaan-cercaan Nabi biasa kita dengar orang kata Nabi ni kuat seks, kerana berkahwin dengan ramai isteri, 11 isteri Nabi. Ada pula yang mengatakan bahawa Nabi SAW ni pedofil. Pedofilia ke pedofil, tak ingat dah istilah dia. Maksudnya orang yang kata apa, ada kecenderungan seks dengan kanak-kanak. Satu tuduhan yang berat pada Nabi SAW. Tidak kurang juga ada yang mengatakan bahawa Nabi SAW ni menganjurkan kita untuk membuat keganasan. Seperti yang biasa orang barat, orientalis, cop Islam ni sebagai pengganas. Tuhmahan-tuhmahan ni kita kena jawab. Bukan sekadar dengan jawapan lisan, tetapi dengan jawapan akhlak. Kita perlu jawab kepada mereka. Okey, itu maksudnya dah pengajaran yang kelima. Pengajaran yang kelima. Okey, kita terus kepada pengajaran yang keenam. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin adalah menasihati mereka. Ni nampak jelas sikit . Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ni, pemimpin orang muslim, dengan kita menasihati mereka. Menjelaskan, iaitu dengan menjelaskan kebenaran kepada mereka. Tidak meresahkan dan menakutkan mereka. Kita jelaskan kebenaran kepada mereka, bagi maklumat yang betul, bagi sokongan kepada mereka, orang-orang yang menjadi pemimpin Islam ini. Tidak meresahkan mereka dan menakutkan mereka dengan kita menimbulkan kekalutan dalam negara. Tidak boleh. Membantu dan menolong pemerintah dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib untuk dibantu. Dalam perkara sebahagian perkara kita perlu wajib bantu mereka-mereka ni. Bersedia menjadi para pejuang untuk mempertahankan tanah air daripada musuh luar. Menegur pemerintah dengan cara lembut dan berhikmah. Ada masa kita menyokong para pemimpin dengan sokongan, maknanya backup lah. Ada masa kita bukan dengan cara backup, tapi cara menegur. Menegur para pemimpin sekiranya ada kesalahan. Bukanlah apabila kita menegur seorang pemimpin Islam ni, kita nak lawan dia. Bukan. Sebaliknya kita menolong dia daripada melakukan kezaliman. Kalau kita tak tolong, maka dia membuat kezaliman. Nabi sebut apa? Unsur akhaka zaliman au mazlum. Zaliman au mazluman. Au kama qala. Tak ingat dah hadis yang tu. Bantulah saudara kamu yang zalim ataupun yang dizalimi. Sahabat tanya, kalau wahai Rasulullah, kalau tolong orang yang dizalimi, kami fahamlah. Tapi macam mana kami nak tolong orang yang zalim? Tolong orang yang zalim ni ialah memberi peringatan kepada dia. Tarik balik dia daripada dia tu melakukan kezaliman, supaya mereka tu melakukan keadilan. Teguran kepada pemerintah adalah satu benda yang terpuji di dalam Islam. Bukan mesti bila buat silap kita kata ya, yes boss dan sebagainya. Sebaliknya kita menegur pemerintah adalah satu teguran yang baik. Tapi dengan cara yang berhikmah. Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang bertakwa, menolong rakyatnya yang berada di dalam kesusahan. Sebab tu pemerintah ataupun pemimpin ni
sangat besar. Sangat besar ujiannya, bukan sahaja di atas dunia, tetapi di akhirat lagi besar. Lagi besar, di mana tanggungjawabnya akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kita bimbang kalau jadi pemimpin ni, atas dunia pun rugi, di akhirat pun kita muflis. Muflis kerana kita tidak menunaikan tanggungjawab kita di atas dunia sebagai pemimpin. Bermulanya suatu kehancuran apabila sesebuah pemerintahan. Bermulanya satu kehancuran kepada sesebuah pemerintahan ialah apabila berlaku hubungan yang tidak baik antara hubungan yang tidak baik di antara rakyat dan pemerintah. Apabila rakyat ni dah mula tak selesa dengan pemimpin dia, pemimpin pula ada yang sombong, tidak mahu mendengar rintihan orang bawah, maka di situ bermulalah ketidakstabilan, kehancuran dalam sistem negara tersebut. Kalau politik tidak stabil, pemerintahan tidak stabil, maka susah. Kalau dunia sekarang ni, kalau politik tidak stabil, susah pelabur-pelabur, sebenarnya dari segi ekonomi ni, untuk memberi kepercayaan, melabur dalam sesebuah negara. Jadi pemimpin dengar keluhan daripada rakyat. Sentiasa bagi ruang kepada rakyat untuk menegur. Janganlah sebab kita rasa kita pemimpin, kita tak layak untuk kita ditegur. Kita kena rasa kita perlu ditegur. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar pernah menyebutnya ketika hari pertama dia dilantik menjadi khalifah. Nama pun YB kan, yang berkhidmat. Bukan sekadar yang berhormat, tetapi yang berkhidmat. Jangan masa PRU habis rumah kita boleh pergi, tetapi lepas PRU dalam tempoh 4 tahun kita tak mampu untuk pergi seperti mana yang kita buat masa time pilihan raya kan. Itu kena jaga-jagalah sebagai pemimpin. Adapun para ulama dan golongan Islah bertanggungjawab tanggungjawab mereka dalam melaksanakan tanggungjawab nasihat untuk kita Allah dan Rasulnya adalah besar. Jadi kalau orang yang nak melakukan perubahan dan golongan ulama ni, tanggungjawab dia sangatlah besar. Tanggungjawab ini menuntut supaya mereka menolak kehendak hawa nafsu yang sesat, jauh dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta menjelaskan dalil daripada kedua-duanya. Begitu juga pendapat dari ulama yang menyeleweng. Ada juga ulama-ulama yang mengeluarkan pendapat yang menyeleweng daripada kehendak Al-Quran dan hadis. Perlu juga dijawab oleh ulama lain yang amanah. Menjelaskan hadis sahih dan dhaif yang terdapat di dalam kitab sunnah dan musnad-musnad berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang betul dalam hadis dan jarah wa ta'dil. Yang tu kena tanggungjawab ulama lah. Tanggungjawab mereka yang lebih besar ialah melaksanakan tanggungjawab nasihat kepada para pemerintah dan menyeru supaya mereka berhukum dengan kitab Allah dan Rasulnya. Yang ini besar sekali tanggungjawab ulama dalam sesebuah negara, iaitu menyeru kepada pemerintah supaya berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasul je. Sebab susah kalau dalam keadaan kita sekarang ni pun, apabila kita merdeka, kita diasaskan, perlembagaan kita diasaskan oleh perlembagaan penjajah. Jadi nak ubah satu persatu tu memakan masa. Apatah lagi banyak serangan-serangan pemikiran yang ada di dalam negara kita ni. Susah kita nak ubah dalam sekelip mata. Kita perlu ubah sedikit demi sedikit. Tetapi kehendak mesti jelas, kehendak mesti ada, supaya kita boleh mengamalkan apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna afdalal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair." Sesungguhnya jihad yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim.
Sekiranya ada pemerintah ni, pemimpin dalam negara orang Islam yang melakukan kezaliman, ada perkara yang tak betul yang dibuat oleh pemimpin ni, hendaklah ditegur oleh para ulama, dan teguran ini adalah satu jihad yang besar, yang paling baik. Nabi SAW sebut afdal jihad, maksudnya jihad yang paling afdal, paling baik ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita tengok Imam Nawawi sendiri pun, pengarang kitab Hadis 40 sendiri pun telah menyatakan kebenaran, berani menyatakan kebenaran di hadapan Malik Az-Zahir, Sultan Zahir. Apabila Sultan Zahir meminta para ulama yang ada di dalam negara Syam pada waktu itu untuk memberikan fatwa boleh mengenakan cukai, mengenakan bayaran kepada rakyat untuk digunakan oleh tentera negara, untuk sediakan kelengkapan tentera negara. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata lebih kurang ni, aku tengok hamba kamu ni lelaki beratus-ratus orang ni semua pakai emas, hamba pakai emas. Hak perempuan pun ada 200 orang ni semua pakai emas. Imam Nawawi kata, kamu gadaikan, belanjakan semua emas-emas tu, hilangkan kemewahan yang ada pada pemimpin negara, barulah aku fatwa boleh ambil duit daripada rakyat. Itu maksudnya menyatakan kebenaran. Bukan senang menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin ni. Setiap orang, setiap pemimpin ni ada gaya dia, ada kehendak dia. Tapi ulama-ulama ni mesti berkata benar. Cuma cara nak berkata benar tu mesti ada style masing-masing lah. Kalau dia ni, ulama ni berkait dengan istana, ada cara dia dengan istana, ada cara dia dengan sultan. Kalau dia ni dengan Perdana Menteri, ada cara dia dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Setiap tingkatan manusia ni ada cara-cara dia untuk menyampaikan kebenaran. Gitu. Jadi kenalah sampaikan kebenaran dengan cara yang paling hikmah. Dengan cara yang paling hikmah. Tidak boleh mentang-mentang dia ni sultan, mentang-mentang dia ni Perdana Menteri, mentang-mentang dia ni menteri, kita menyembunyikan kebenaran. Tak apalah, sultan pun tak apalah, boleh langgar hukum Allah. Contoh, penasihat-penasihat, ulama-ulama yang berada di sekitar sultan ni perlu menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Walaupun itu bukanlah tugasan yang mudah. Bukan tugasan yang mudah. Pengajaran yang ke-8 pula. Lihat dulu kejap. Pengajaran yang ke-8. Nasihat bagi kaum muslimin. Nasihat bagi kaum muslimin. Yang terakhir yang disebut dalam hadis ni iaitu nasihat kepada kaum muslimin, masyarakat Islam. Pada umumnya ialah menyampaikan nasihat kepada mereka dengan berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mengajarkan kebaikan kepada mereka serta lain-lainnya. An-nasihah untuk kaum muslimin ialah dengan memberi tunjuk ajar kepada mereka demi kepentingan akhirat dan dunia. Apa yang menyedihkan ialah umat Islam tidak mengambil berat di dalam melaksanakan hak nasihat ini terhadap kaum muslimin yang lain, secara khususnya di dalam masalah perkara yang menuju kepada akhirat. Mereka hanya membataskan segala perhatian kepada kepentingan dunia sahaja. Inilah muhasabah yang diberikan oleh pengarang dalam kitab ni, yang mana kita ni jangan-jarang sekali dalam masyarakat kita untuk saling menasihati, menasihati dalam perkara-perkara akhirat. Kalau nasihat perkara akhirat sikit, mungkin ada yang sensitif. Macam lah, aku tak tahu dosa pahala, jawabnya kan. Kubur asing-asing kan, ikut akulah. Macam-macam jawapan, ya. Jadi mungkin asalnya orang ni nak nasihat, tetapi bila dengar jawapan-jawapan itu jadi lemah semangat untuk bagi nasihat. Jadi menyebabkan kita bagi nasihat
bab dunia saja. Tips-tips untuk membeli handset. Oh, tu ramai. Tips-tips membeli kereta. Tips-tips membeli pakaian. Kita bagi nasihat. Ramai orang suka benda-benda macam tu. Tips-tips membeli tayar. Di Kelang contoh kita kata. Ramai orang gitu. Tips-tips membeli ikan. Di Pasar Payang, Terengganu. Jadi ramai orang nak tahu benda macam tu. Tapi kalau bab-bab agama, tidak ramai menasihati. Tidak ramai yang suka benda gitu. Agama ni leceh lah. Mungkin nanti sebagian orang. Jadi benda ni lah yang ditekankan oleh penulis. Dia ada dua lah. Sama ada orang yang nasihat dan orang yang dinasihati. Orang yang menasihat kita ni perlu juga menasihati orang. Kadang-kadang ada benda yang tak kena, cerita dengan baik supaya benda tu jadi betul balik. Ataupun kita ni jadi orang yang dinasihati. Bila kita jadi orang yang dinasihati ni, kita perlu menerima teguran. Kita menerima pendapat orang lain. Tidak hanya dengan pendapat kita sahaja. Mungkin boleh jadi pada waktu ni mengikut pandangan kita, kita rasa tu betul. Sampai masa Allah SWT buka lagi satu pandangan yang lain kepada kita, kita tengok rupanya yang tu betul juga. Sebab itulah kita kena bersabar apabila kita menerima teguran dan nasihat daripada orang lain. Boleh jadi benda tu ada satu kebaikan untuk kita. An-nasihah yang dilaksanakan mestilah tidak terhenti sekadar kata-kata, bahkan mesti menjangkau ke peringkat yang membawa kepada amalan. Dengan itu nasihat akan berperanan dalam masyarakat Islam sebagai penutup keaiban dan penyekat kepada kemudaratan, serta memberi ketenangan dan membawa kepada rahmat bagi seluruh umat. Jadi kalau kita memberi nasihat ni sampailah nasihat itu boleh melahirkan satu amalan yang baik, maka itu adalah satu kesan ataupun hasil yang sangat berharga untuk kita nikmatilah sebagai orang yang memberi nasihat. Nabi SAW sebut adal al khair kafa'ili. Orang yang memberi orang yang menjadi penunjuk kepada kebaikan, kelebihannya sama dengan orang yang membuatnya. Apa orang yang buat tu dapat kebaikan, kita pun sebagai orang yang menunjukkan dapat kebaikan juga, insya-Allah. Pengajaran yang ke-9 pula, Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ni kitab yang sangat famous lah. Tanbihul Ghafilin maksudnya Tanbihul Ghafilin. Tanbih nak kata apa? Perhatian kepada orang-orang yang sedang alpa. Peringatan untuk orang yang alpa. Seseorang yang menjalankan amal ma'ruf dan nahi mungkar harus melengkapi beberapa syarat. Orang yang nak buat kerja amal ma'ruf, nahi mungkar ni perlu ada beberapa syarat, kata Abu Lais As-Samarqandi. Yang pertama, dia perlu berilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana dia nak suruh kepada ma'ruf? Ma'ruf pun dia tak tahu apa. Dan dia perlu tahu benda yang mungkar tu apa. Kalau tak, macam mana dia nak halang daripada orang membuat kemungkaran. Yang kedua, dia mesti ada keikhlasan, kata Abu Lais. Yang ketiga, dia mesti ada rasa kasih kepada orang yang dinasihati. Yang ni silap orang yang menegur kadang-kadang. Dalam masyarakat kita, kadang-kadang orang yang menegur ni ramai. Tetapi orang yang menegur dengan rasa kasih, rasa cinta, nakkan orang yang ditegur tu mendapat kebaikan, tidak ramai. Hak yang kritik kosong gitu ramai. Orang yang mengata ramai. Muhasabah diri kita balik. Saya pun muhasabah juga diri saya kan. Takut banyak kata ke orang, rupanya diri pun ada kekurangan. Mesti ada rasa kasih. Dan yang keempat, harus mengerjakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dikeji atas perbuatannya sendiri. Jadi apa yang kita nasihatkan kepada orang lain tu, kita pun kenalah buat. Kita kena buat. Jangan kita suruh orang lain buat, kita pun tak buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu kata kamu kata apa yang kamu sendiri yang tak buat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
sangat besar kemukaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Suruh orang lain buat tapi kamu tak buat. Jadi di situlah dakwah. Siapa nak buat amal makruf dan nahi munkar, perlu ada 4 kekuatan ni, 4 syarat ni, kata Abu Lais As-Samarqandi. Hadis pengajaran yang ke-10. Sikit lagi. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, di antara sebesar-besar nasihat ialah memberi nasihat kepada sesiapa yang meminta pendapatnya dalam urusannya. Antara perkara yang nasihat yang paling baik ataupun paling besar lah, ialah nasihat kepada orang yang minta nasihat. Kalau orang tak minta nasihat, kita perlu juga bagi nasihat sekiranya dalam kita menyuruh kepada makruf dan mencegah kemungkaran. Tapi sekiranya ada orang datang minta nasihat kita, maka kita perlu bagi nasihat, kerana nasihat itulah nasihat yang sebesar-besar nasihat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Kan Nabi SAW sebut, "Iza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Apabila diminta nasihat oleh seseorang daripada kamu, maka hendaklah kamu memberi nasihat kepadanya. Gitu kan. Jadi kalau orang datang minta nasihat daripada kita, kita berilah nasihat setakat mana yang kita tahu. Jangan cerita benda yang kita tak tahu. Kita bagi nasihat, moga-moga kebaikan yang diperolehi oleh orang yang minta nasihat tu akan sampai juga kebaikannya kepada kita. Ya. Pengajaran yang ke-11 pula, Imam Ahmad berkata, orang Islam tidaklah perlu menasihati orang zimmi tetapi kepada orang Islam sahaja. Hal ini berdasarkan hadis, wan nashu likulli muslim wa an tansaha li jama'atil muslimin wa ammatihim. Imam Ahmad kata, orang Islam ni perlu nasihat. Maksudnya nasihat dalam yang kita nasihat tadilah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim tu menunjukkan kepada orang Islam sahaja, nasihat yang khusus tu lah yang berkaitan dengan Islam ni. Tapi kalau untuk orang zimmi tak perlulah nasihat tu. Tetapi kita boleh nampakkan benda tu kalau dalam orang zimmi ni dalam sudut dakwah, kita boleh. Maksud hadis tadi, dan nasihat bagi setiap orang Islam dan juga memberi nasihat kepada orang ramai di kalangan masyarakat Islam. Itu maksud hadis Nabi SAW. Nasihat ni untuk orang Islam, likulli muslim. Pengajaran yang ke-12. Para ulama salafus salih menitik beratkan isu nasihat melalui mutiara hikmah mereka. Antaranya, Abu Bakar Al-Muzani ada menyebut, kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap sahabatnya bukan dengan sebab puasa atau solat, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya iman Abu Bakar ni lebih daripada iman orang lain. Jadi macam kita sebut tadi, Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, maksudnya daripada Mekah ke Palestin, naik ke langit, naik tujuh lapisan langit, pergi ke Sidratul Muntaha, cakap dengan Allah, kuk minta kurang pula solat dan sebagainya, turun pula langit tu sampai ke Palestin balik, kemudian balik ke Mekah sebelum subuh sampai. Jadi Abu Bakar memang percaya 100%. Iman dia sangat kuat. Kalau orang lain tu nak percaya tak percaya dulu, lambat sikit. Jadi yang ni Abu Bakar Muzani kata, Abu Bakar ni lebihnya pada hati dia, iaitu iman dia. Kemudian beliau berkata lagi, apa yang ada di dalam hatinya ialah perasaan cinta kerana Allah dan nasihat kepada semua makhluknya. Dalam hati dia tu ialah cinta kepada Allah, suka kepada Allah, cinta dan kasih kepada Allah, dan dia suka menasihati orang-orang lain. Jadi benda tu yang ada di dalam diri Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menyebabkan dia ni menjadi orang yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan pengajaran yang terakhir daripada hadis ni ialah pengajaran yang ke-13. Nasihat yang paling besar bagi umat Islam ialah amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebut tadi ya.
iaitu menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan. Mencegah daripada melakukan kejahatan. Pengabaian terhadap perkara ini boleh mengundang kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar makruf nahi munkar. Ada ulama membezakan amar makruf dengan dakwah semata-mata. Amar makruf ni dengan kuasa, ada kekuasaan. Dia boleh suruh orang lain. Suruh dengan ajak ni satu bentuk yang berbeza dalam pandangan para ulama. Ajak ni seolah-olah kita sekadar ajak dalam bentuk yang positif juga. Tapi amar makruf ni kita suruh. Bila maksudnya kita ada kekuasaan, kata apa, ada kemampuan untuk menyuruh. Jadi kita suruh untuk berbuat baik. Kalau seorang ayah dia ada kuasa untuk menyuruh anaknya semayang, maka dia suruh anak dia semayang. Kalau masa kecil, umurnya tak sampai 10 tahun lagi, ajak anak semayang. Ajak. Sampai 10 tahun, suruh. Kalau tak boleh, maka boleh dirotan. Maka jika anak dia tak solat lagi umur 10 tahun, boleh rotan. Kan? Kalau kita tak mampu ataupun kita tak laksanakan kewajipan amar makruf dan nahi munkar ini, maka kita akan mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang menimpa kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada Bani Israel juga diminta untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, tetapi tidak dilaksanakan menyebabkan mereka mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja pengajaran daripada hadis ni, 13 pengajaran. Saya baca bahagian yang terakhir, iaitu aplikasi hadis dalam kehidupan. Aplikasi hadis dalam kehidupan. Agama Islam berdiri tegak di atas konsep saling menasihati. Justru sudah mestinya kita hendaklah selalu saling menasihati antara setiap individu Muslim. Menariknya, kalimah ad-din dan an-nasihah didatangkan dalam bentuk ma'rifah yang memberi maksud al-hasr, iaitu terbatas dan terhad sekadar itu sahaja. Kalau dalam bahasa Arab, bila ada tulis alif lam di depan, maka itu maksudnya ma'rifah. Ma'rifah ni maksudnya terbatas. Kita tahu yang tertentu. Kalau sebut ad-din, agama yang tertentu, iaitu Islam. Ya. Inilah keistimewaan manusia, iaitu dapat memberi dan menerima nasihat. Nasihat wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Seseorang itu hendaklah memberi nasihat dan menegur saudaranya secara rahsia, kerana sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita nasihat ni, seboleh-boleh kita nasihat kepada kawan kita tu, sekiranya kawan kita ada benda yang tak kena kita nasihat, seboleh-bolehnya nasihat secara tertutup. Sebolehnya tertutup. Kerana sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup keaibannya sama ada di dunia dan di akhirat. Kita ni manusia yang penuh kekurangan, ada aib tersendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tutup, sebab itulah orang lain tak tahu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tutup, maka orang lain tahu keaiban kita, huduhnya perangai kita. Boleh jadi kita ni nampak suci di hadapan orang lain, di pandangan orang lain, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang berada di dalam diri kita, apa yang terzahir, semua Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebahagian ulama berkata, sesiapa yang menegur saudaranya dengan sesuatu perkara
dan hanya diketahui olehnya dan saudaranya, maka itu adalah nasihat. Itulah baru diistilahkan ulama sebagai nasihat. Maksudnya sebagian ulama berkata begitu. Betapa besarnya nasihat ni hingga disebut dalam surah Al-As, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi benda ni besar. Nasihat ni, berpesan-pesan ni banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang saling menasihati, bukan masyarakat yang tidak menghiraukan keadaan sekeliling. Mereka cakna tentang setiap perubahan yang berlaku dan mereka bertindak dan memastikan keharmonian serta kesejahteraan hidup seluruh manusia. Semoga kita mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam. Jadi benda inilah yang perlu kita ambil serius apabila kita hidup bermasyarakat ni. Sudah pasti ada yang menasihat dan ada yang dinasihati. Kita sendiri pun boleh jadi kita kadang-kadang menasihati, dan boleh juga dalam sebahagian keadaan kita menjadi orang yang dinasihati. Apabila kita menasihati, hendaklah kita menasihati orang tersebut dengan penuh kasih sayang. Apabila kita dinasihati, maka kita hendaklah bersikap terbuka. Bersikap terbuka apabila kita dinasihati. Jangan apabila kita dinasihati ni, kita cepat orang kata apa, melenting. Jadi kita ni tidak berlapang dada. Kita harusnya berlapang dada apabila kita menerima nasihat-nasihat daripada sahabat kita. Kita anggap sahabat kita yang menegur tu adalah untuk kebaikan kita. Walaupun pada zaman sekarang ni, kalau kita tengok di media-media sosial, mana-manalah kita jumpa, kita tengok jarang rasanya orang yang nak menasihati dengan penuh kasih sayang dan inginkan perubahan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kebanyakannya melepaskan kemarahan, memberi komen dan kritikan untuk melepaskan kemarahan. Seboleh-bolehnya kita tidak tergolong dalam golongan yang tersebut. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terpelihara daripada menjadi orang-orang seperti tadi itu, dan Allah golongkan kita dalam orang yang memberi nasihat dengan penuh kasih sayang dan inginkan kebaikan daripada orang yang dinasihati. Saya rasa setakat itu saja pada malam ni. Masa pun dah habis, masa pun dah melebihi pukul 10. Saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kalau sempat, kita akan cuba bertemu dalam masa yang terdekat ni, supaya kita tidak putus angin lah orang kata kan. Tidak putus angin. Kalau putus angin, tak payah nak mula balik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.